Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau benar-benar ini berlaku, habislah Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional bakal kalah teruk di Selangor. Bukan sekadar impian mereka untuk mendapatkan merampas Selangor akan menjadi berkubur, bahkan mungkin hanya dapat satu kerusi pun sukar untuk didapat di Selangor. Kalau ini benar-benar berlaku, ianya berkaitan dengan Azmin Ali, yang mana sebelum ini Azmin Ali telah pun mengumumkan beliau mungkin tidak akan bertanding dan mau berehat. Tapi sejak 2 menjak ini tiba-tiba Azmin Ali seakan-akan benar-benar nak bertanding semula. Namun dalam tulisan desabudin.com menulis, sekarang masa paling sesuai bongkar kekaburan video Haziq. Saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang mengikuti politik di Malaysia ini sejak dahulu, video-video hangat, panas dan berahi seperti video Haziq ini akan menjadi musuh paling utama terhadap Azmin Ali dan khususnya Perikatan Nasional. Jadi itu sebabnya sebelum saya teruskan ulasan kali ini, adakah Anda setuju dengan pendapat daripada Sabudin Husin ini apabila beliau mengatakan, menulis, sekarang masa paling sesuai bongkar kekaburan video Haziq? Saya nak tanya kepada Anda, adakah Anda juga mahu supaya video yang telah tular panas baru-baru ini perlu dibongkar semula kekaburan video tersebut yang memaparkan seorang individu yang bernama Haziq? 2 hari lalu, saya menulis artikel berkenan Perikatan Nasional yang hampir pasti meletakkan Azmin Ali sebagai calon Menteri Besar gabungan bagi gabungan itu dalam PRN akan datang ini. Beliau yang merupakan pengerusi PN Selangor dan pernah menjadi Menteri Besar negeri itu, sebelum ini diputuskan sebagai calon Menteri Besar kerana diyakini atas kewibawaannya untuk merampas negeri berkenan daripada Pakatan Harapan. Malah, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin amat berkeyakinan terhadap kemampuan Azmin Ali dan mahu beliau menghadiahkan Selangor kepada gabungan itu sebagai lonjakan untuk menghadapi PRU 16 pada tahun 2027 akan datang. Dalam perkiraan yang mudah, jika Selangor dapat dirampas, maka lebih mudahlah gabungan PHBN dan Anwar Ibrahim dijatuhkan pada PRU 16 nanti. Namun demikian, meski Azmin dikatakan diputuskan sebagai calon Menteri Besar dan bakal bertanding di DUN Hulu Kelang, nama beliau tidak akan diletakkan sebagai poster boy. Alasan PN tidak berbuat demikian adalah kerana bimbang isu video Haziq akan dimainkan semula serta disebarkan secara meluas kepada pengundi. Dengan tidak menjadikan Azmin sebagai poster boy, bahkan tiada sesiapa diletakkan sebagai poster boy, kepercayaan PN ialah bukan saja tiada alasan untuk video Haziq dimainkan semula, malah tiada kemampuan untuk isu-isu spesifik berkaitan mana-mana calon dijadikan modal kempen. Sedemikian itu, tidak menamakan sesiapa sebagai poster boy adalah pilihan yang dikira paling selamat bagi Perikatan Nasional. Soalnya, benarkah ia benar-benar selamat? Bagaimana jika isu video Haziq tetap akan dimainkan dan dijadikan modal kempen? Tidak kira dalam apa keadaan sekalipun ketika kempen dalam PRN Selangor nanti. Sebagaimana kita semua sedia maklum, isu video Haziq tidak pernah sampai ke peringkat pendakwaan. Berikutan pegawai negara sebelum ini mengkategorikan video berkenaan sebagai kabur, tidak jelas serta mempunyai resolusi yang rendah. Begitupun keputusan peguam negara itu membuatkan kami rasa tidak puas hati. Ramai tidak puas hati kerana video dan gambar berkenaan tersebar di pelbagai platform media sosial sebelum ini didapati begitu terang dan tidak memerlukan cermin mata pun untuk mengenal pasti wajah pelakunya.
Tambahan lagi, Haziq Aziz adalah salah seorang yang dipercayai pelaku dalam video itu turut telah membuat pengakuan bersumpah pada 12 Jun 2019 mengaku dirinya adalah individu dalam perbuatan sumbang itu. Katanya video tersebut direkam pada 11 Mei lalu di sebuah bilik hotel di Sandakan dan ketika itu umat Islam sedang berpuasa di bulan Ramadan. Saya, Haziq Aziz, dengan ini saya membuat pengakuan bersumpah bahawa sayalah individu berkenan sebagai seorang menteri dalam video itu. Video tersebut diambil tanpa kebenaran saya pada 11 Mei semasa PR Sandakan di sebuah hotel yaitu Hotel 4 Points katanya melalui rekaman video yang dibuat naik di media sosialnya. Pada 2019 ketika kejadian itu dipercaya berlaku, Perdana Menteri ialah Tun Mahathir dan Azmin Ali merupakan Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Selain Pakatan Harapan atau selepas Pakatan Harapan tumbang pada tahun 2020 dan kemudian Perdana Menteri bertukar kepada Muhyiddin, seterusnya kepada Ismail Sabri Yaakob, isu video Haziq terus senyap tanpa kabar berita. Selain Azmin terus dikekalkan sebagai salah seorang menteri kabinet. Salah seorang pemimpin UMNO, Lokman Nur Adam, pada satu ketika sampai pergi ke Indonesia dan London untuk membuat ujian forensik bagi memastikan ketulinan serta padanan pelaku dalam video berkenaan dengan individu yang dikaitkan. Dalam laporan ujian yang diperolehnya, Lokman memaklumkan ianya adalah tulin serta pelakunya adalah sepadan dengan Azmin yang dikaitkan. Seterusnya, beliau menggesa agar Tun Mahathir yang ketika itu adalah Perdana Menteri untuk segera memecat Anwar kerana didakwa terlibat dalam perlakuan semburit. Nah, sekarang bukan saja PH sudah menerajui kerajaan, malah UMNO yang merupakan parti yang menaungi Lokman juga sudah bekerjasama membentuk kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Kepada Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri dalam kerajaan perpaduan sekarang, tidak mahukah segera membongkar kekaburan video Haziq itu? Atau beliau masih selesa dengan dapatan siasatan sebelum ini yang mendapati video berkenaan adalah kabur dan kurang jelas. Dalam hal ini, saya teringat kata-kata seorang pemimpin PKR yang saya temui pada PRU 15 dahulu yang berkata jika PH berjaya menjadi kerajaan dan beliau menang sebagai ahli parlimen, jawatan yang akan dimintanya daripada Anwar ialah Menteri Dalam Negeri. Tugas pertama saya adalah nanti ialah menangkap Azmin, ujarnya penuh yakin. Sayang sekali pemimpin berkenan tidak menang. Kalau tidak, kita tentunya tak pening lagi dengan video Haziq ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Habislah Raja Petra Kamarudin kali ini. Adakah beliau kedapatan berbohong dan menipu? Adakah Raja Petra Kamarudin sebenarnya memperbodohkan rakyat Malaysia? Itu persoalan besar dalam ruangan konten malam ini apabila Raja Petra mendakwa kerajaan tak benarkan balik ke Malaysia dan beliau kata bukan beliau pengecut. Namun demikian, apa yang didedahkan oleh Raja Petra yang kononnya beliau ini tak dibenarkan balik, kerajaan tak benarkan balik ke Malaysia dan bukan pengecut, telah pun dibidas sepenuhnya oleh Menteri dalam Kementerian Dalam Negeri. Nampaknya Raja Petra Kamarudin tidak menyangka beliau akan mendapat tentangan. Nampaknya Raja Kamarudin tidak sangka pun bahawa beliau akan dapat satu perkara yang luar biasa seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Menteri di Dalam Negeri ataupun Menteri Keselamatan Dalam Negeri, beliau mengatakan bahawa jangan play victim.
Kamu boleh kembali bila-bila masa, kata Saifuddin kepada Raja Petra Kamarudin. Saudara-saudara sekalian, apabila Saifuddin Nasution Ismail, Menteri dalam Menteri Keselamatan Dalam Negeri, mengatakan bahawa jangan main ataupun jangan play victim. Kamu boleh kembali bila-bila masa, kata Saifuddin kepada RPK. Ini secara tidak langsung menjawab seakan-akan pembohongan oleh Raja Petra Kamarudin, yang mana Raja Petra mendakwa kerajaan tak benarkan beliau balik ke Malaysia dan bukan kerana dia pengecut. Tetapi jawapan kepada Saifuddin Nasution Ismail ini, penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin, dia alu-alukan untuk kembali ke Malaysia, tetapi mesti melalui saluran yang betul dan mempunyai dokumen perjalanan yang diperlukan, kata Saifuddin Nasution Ismail. Rupa-rupanya kerajaan tidak pernah menghalang untuk Raja Petra Kamarudin kembali semula ke Malaysia. Namun, beliau perlu balik ke Malaysia mengikut saluran yang betul, kerana Raja Petra Kamarudin bukan kayangan, tidak boleh mendapat kelayanan istimewa, dan beliau harus kembali ke Malaysia mengikut saluran yang betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Keselamatan Dalam Negeri ini, yaitu Raja Petra Kamarudin boleh pulang ke Malaysia, tapi harus mengikut prosedur dan undang-undang Malaysia. Menteri Dalam Negeri itu berkata Raja Petra boleh menghubunginya secara terus jika tidak mempunyai dokumen perjalanan yang diperlukan. Kalau dia rindu sangat nak balik ke tanah air, dia pun rakyat Malaysia. Dia nak balik, dia cuma perlu buat benda yang betul, kata Saifuddin Nasution Ismail. Jalur undang-undangnya adalah dia kena berurusan dengan siapa? Bukan dengan Menteri Belia dan Sukan, bukan Menteri Pertanian. Dia kena berurusan dengan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Jadi soalnya, sudahkah dia berbuat demikian? Kalau sudah, bila surat dihantar? Email kepada siapa? Siapa dalam Bukit Aman yang dia hubungi, kata beliau lagi. Ini satu persoalan yang harus kita tanya kepada Raja Petra Kamarudin, yang mengatakan bahawa beliau dakwa kerajaan. Raja Petra katakan dakwa kerajaan tak benarkan balik ke Malaysia dan bukan kena pengecut. Saifuddin Nasution Ismail bertanya soalan ini yang amat kritikal yang perlu dijawab oleh Saifuddin Nasution Ismail. Apabila beliau kata jalur undang-undangnya adalah dia kena berurusan dengan siapa? Bukan dengan Menteri Belia dan Sukan, bukan juga Menteri Pertanian. Maknanya Raja Petra Kamarudin kena berurusan dengan orang yang tepat, bukan dengan orang yang sembarangan suka-suka hati dia saja. Dia kena berurusan dengan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Jadi, soalnya, sudahkah dia berbuat demikian, kata Saifuddin lagi. Kalau sudah, bila dia hantar surat, email kepada siapa? Siapa dalam Bukit Aman yang dia hubungi, kata beliau lagi. Ini satu persoalan yang perlu dijawab oleh Raja Petra Kamarudin. Untuk Raja Petra, pertama, jangan play victim. Kedua, kalau dia benar-benar nak datang balik, dia dialu-alukan, kata Saifuddin kepada media dalam temu bual di pejabatnya semalam. Beliau mendakwa Raja Petra yang dianggapnya sebagai rakan ketika gerakan reformasi telah melarikan diri dari Malaysia untuk mengelak tindakan mahkamah. Dalam video Twitter yang dimuat naik pada Selasa, Raja Petra berkata dia telah beberapa kali cuba pulang ke Malaysia, malah bertemu Zahid Hamidi berhubung perkara itu ketika menjadi timbalan Perdana Menteri dalam pentadbiran Najib Razak dahulu. Dia turut mendakwa telah cuba berunding kembali dengan Bukit Aman berkali-kali, malah telah mengadakan rundingan dengan dua menteri serta Azalina Othman Said mengenai perkara itu. Kerajaan tidak mahu saya kembali ke Malaysia kerana bimbang saya akan membahayakan kerajaan. Itu alasan yang mereka berikan dakwa Raja Petra Kamarudin lagi. Raja Petra mendakwa dia berjaya memperbaharui pasportnya dengan bantuan Zahid.
tetapi tidak mendedahkan bila ia dilakukan atau jika ia telah tamat tempo sekarang. Penulis blog itu mendakwa tiada kes mahkamah atau pertuduhan yang tertunggak terhadapnya. Beliau mengatakan dia telah berjaya menjejakkan kaki di kedutaan di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Thailand, Indonesia, Singapura dan London tanpa sebarang isu. Apa sahaja pertuduhan terhadap saya telah digugurkan, kata Raja Petra. Pertuduhan itu telah ditarik balik dakwanya. Namun yang menjadi persoalan kita, tak pernah pula kita dengar pengumuman daripada Kementerian Dalam Negeri ataupun Keselamatan Dalam Negeri tentang hal ini. Jauh sekali daripada PDRM maupun SPRM ataupun Immigration. Raja Petra dilaporkan melarikan diri dari negara pada tahun 2009 selepas 2 waran tangkap dikeluarkan terhadapnya kerana gagal hadir ke prosiding mahkamah berhubung artikel yang didakwa berunsur fitnah yang disiarkan di blognya. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa menjawab kepada dakwaan Raja Petra. Satu lagi tajuk berita yang dipetik daripada BH Online. Saifuddin menulis atau tajuk ini menulis, Raja Petra kalau rindu pulanglah tapi kena ikut prosedur. Saudara-saudara sekalian, Raja Petra diingatkan supaya tidak menjadikan dirinya seperti mangsa selepas mendakwa kerajaan tidak membenarkannya pulang ke tanah air. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nursin Ismail berkata, sebagai rakyat Malaysia, Raja Petra boleh pulang, namun perlu mengikut prosedur sepatutnya. Katanya penulis blog terbabit boleh menulis surat kepadanya dan memohon secara rasmi untuk pulang ke tanah air. Pertama sekali, kenapa Raja Petra berada di Manchester sekarang? Dia lari terhadap satu tindakan mahkamah, kes saman dan dia kalah. Jadi dia larilah, kata beliau. Kalau dia pulang, kena ikut prosedur. Sepatutnya, dia rakyat Malaysia. Dia mesti ada dokumen perjalanan sewajarnya. Dia boleh tulis kepada saya kalau dia rindu sangat nak balik. Dia pun rakyat Malaysia. Dia cuma perlu buat benda yang betul, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang pastinya menggemparkan dunia politik Malaysia, khususnya Perikatan Nasional dan juga Muhyiddin Yassin. Dipetik daripada mykmu.net, menulis Muhyiddin hipokrit, sesumpah politik. Itu dikatakan oleh UMNO Johor. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini yang memang panas super hot ini, sila tinggalkan komen anda tentang ulasan dan tajuk daripada mykmu.net ni. Apabila menulis Muhyiddin hipokrit, sesumpah politik. Apa maksud sesumpah politik dan mengapa Muhyiddin dikatakan hipokrit? Kerana ini adalah yang didedahkan atau didakwa oleh UMNO Johor. Kerana kita tahu sebelum ini Muhyiddin Yassin merupakan salah seorang daripada pemimpin UMNO Johor dan nama Muhyiddin naik menjadi ahli parlimen dan berkembang menjadi ahli politik Malaysia kerana parti yang beliau kini tinggalkan iaitu UMNO. UMNO Johor menyifatkan bekas timbalan Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai sesumpah politik yang berbahaya dan harus ditolak oleh rakyat negara ini. Setiausahanya Datuk Abdul Halim Sulaiman berkata, ini kerana Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu akan bertindak dengan mengeluarkan kenyataan yang hanya menguntungkan dirinya, mengambil kira suasana politik semasa. Bila kita bercakap pasal bekas timbalan Presiden UMNO, Presiden Bersatu dan bekas Perdana Menteri, mungkin label paling tepat kepada Muhyiddin adalah manusia paling hipokrit, kata UMNO Johor. Apatahnya, dia sendiri bercakap tak serupa bikin, kata beliau. Dia boleh tuduh selepas 50 tahun, dia tak sangka UMNO boleh bekerjasama dengan DAP. Padahal, dia yang lebih dulu berjabat tangan, berpeluk mesra dengan pemimpin-pemimpin DAP seperti Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng semasa bernafsu
untuk jatuhkan Kerajaan Barisan Nasional BN pada tahun 2018, kata mereka. Sebabkan dendam kepada UMNO yang berikan kesenangan kepada dia selama berpuluh-puluh tahun, Muhyiddin sanggup bersekongkol dengan DAP semata-mata nak membalas dendam dan kemeruk berkuasa, katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. Abdul Halim yang juga Ketua UMNO bahagian Tebrau berkata, Muhyiddin mempunyai rekod sebagai individu hipokrit dan pengkhianat dalam sejarah politik negara kerana pernah membuat tuduhan terhadap DAP sebagai sebuah parti Calvinis. Beliau menuduh DAP hanya sebuah parti Calvinis yang tidak pernah memperjuangkan nasib orang Melayu. Sebaliknya, berjuang untuk Malaysia, sejarah perjuangan DAP dari dulu hingga sekarang terlalu Calvinistik. Begitulah gambaran buruk yang Muhyiddin berikan kepada DAP ketika jadi musuh. Tapi bila nak berkawan balik dan ada agenda politik peribadi, Muhyiddin terus jadi sesumpah. Dalam satu ucapan pada Januari 2018, dia pernah memberitahu prinsip bersatu. Siapa bertanding atas Pakatan Harapan PH, DAP, Amanah atau PKR, kita sokong 100%, kata beliau. Pada ketika itu, dia begitu yakin setelah terbuang daripada UMNO, Bersatu dan PH telah menjalin kerjasama. Hasilnya, PH menang dalam PRU 14. Begitu juga dalam kes dia bersama PAS. Muhyiddin pernah melabelkan parti yang dia duduk bersama dalam Perikatan Nasional hari ini adalah parti ajaran sesat, katanya. Justru, beliau mengingatkan Muhyiddin, sekiranya hendak meludah ke hak, jangan ke langit, supaya tidak jatuh terkena batang hidung sendiri. Kalau nak buat tuduhan melulu kepada UMNO, intai dulu kudis yang membusuk di badan sendiri. Jangan berlagak suci dan tak pernah buat salah macam orang lain. Semuanya sudah terakam dan tertulis dalam sejarah, katanya. Dipetik daripada utusan, dipetik semula daripada mykmu.net. Dengan tajuk, Muhyiddin Hipokrit Sesumpah Politik. Saudara-saudara sekalian, dalam tulisan kali ini yang dipetik daripada mykmu.net dengan memetik daripada utusan, yang paling menarik sekali ialah apabila penulis mengatakan bahawa bila kita bercakap pasal bekas timbalan Presiden UMNO, Presiden Bersatu dan bekas Perdana Menteri ini, mungkin label paling tepat kepada Muhyiddin adalah manusia paling hipokrit, kata mereka. Apa taknya? Dia sendiri bercakap tak serupa bikin. Dia boleh tuduh selepas 50 tahun, dia tak sangka UMNO boleh bekerjasama dengan DAP. Padahal dia yang lebih dulu berjabat tangan, berperuk mesra dengan pemimpin-pemimpin DAP, seperti Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng semasa bernafsu untuk jatuhkan Kerajaan Barisan Nasional BN pada 2018, kata beliau. Sebabkan dendam kepada UMNO yang berikan kesenangan kepada dia selama berpuluh-puluh tahun, Muhyiddin sanggup bersekongkol dengan DAP. Semata-mata nak belas dendam dan kemeruk kuasa berkuasa, katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. Abdul Halim yang juga Ketua UMNO bahagian Tebrau berkata, Muhyiddin mempunyai rekod sebagai individu hipokrit dan pengkhianat dalam sejarah politik negara kerana pernah membuat tuduhan terhadap DAP dan sebagai sebuah parti Calvinis. Beliau pernah menuduh DAP hanya sebagai sebuah parti Calvinis yang tak pernah memperjuangkan nasib orang Melayu. Sebaliknya berjuang untuk Malaysia. Sejarah perjuangan DAP dari dulu hingga sekarang terlalu Calvinistik. Begitulah gambaran buruk yang Muhyiddin berikan kepada DAP ketika jadi musuh. Tapi bila nak berkawan dan ada agenda politik peribadi, Muhyiddin terus jadi sesumpah. Dalam satu ucapan pada tahun 2018, dia pernah memberitahu prinsip bersatu, siapa bertanding atas Pakatan Harapan PH, sama ada DAP, Amanah atau PKR, kita sokong 100%.
Pada ketika itu, dia begitu yakin setelah terbuang daripada UMNO, Bersatu dan PH telah menjalin kerjasama. Hasilnya, PH menang pada PRU 14. Begitu juga dalam kes dia bersama PAS. Muhyiddin pernah melabelkan parti yang dia duduk bersama dalam PN ini hari ini sebagai parti ajaran sesat, katanya. Justru beliau mengingatkan, Muhyiddin sekiranya hendak meludah ke langit atau meludah ke hak, jangan ludah ke langit supaya tidak jatuh terkena batang hidung sendiri, kata beliau. Kalau nak buat tuduhan melulu kepada UMNO, intai dulu kudis yang membusuk di badan sendiri. Jangan berlagak suci dan tak pernah buat salah macam orang lain. Semuanya sudah terakam dan tertulis dalam sejarah, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat petang ini yang Anda harus ikuti dari awal sampai akhir ialah berkaitan dengan betapa kelakarnya Muhyiddin mahu jadi Perdana Menteri semula. Dipetik dari mykmu.net. Haha. Saudara-saudara, sebelum saya teruskan ulasan pada malam ini, jangan lupa tinggalkan dahulu komen Anda dan tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda tentang keinginan Perdana Menteri yang dahulu ingin menjadi Perdana Menteri kali kedua? Rekod Malaysia menunjukkan Tun Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Selain daripada itu, Ismail Sabri Yaakob 1 kali. Selain daripada itu, Muhyiddin Yassin 1 kali. Dan Anwar Ibrahim juga 1 kali. Namun demikian, yang paling berpotensi untuk memecahkan rekod sekali lagi menjadi Perdana Menteri ialah bukan Ismail Sabri Yaakob, bukan Tun Mahathir Mohamad, tetapi Muhyiddin Yassin. Ada orang cuba mempertikaikan. Mereka kata, Muhyiddin Yassin tak akan jadi Perdana Menteri, tak akan mahu jadi Perdana Menteri. Tetapi ramai juga mengatakan bahawa keinginan Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah berkurang, bahkan makin meluap-luap. Oleh sebab itulah, seorang penganalisis mengatakan bahawa kelakar Muhyiddin mahu jadi Perdana Menteri. Ini alasan mengapa Muhyiddin Yassin kalau jadi Perdana Menteri lagi satu perkara yang kelakar. Saudara-saudara sekalian, penganalisis politik Lim Sian Si menyifatkan hasrat pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu kembali menjadi Perdana Menteri sebagai sesuatu yang kelakar. Apa pendapat Anda sekalian? Adakah Anda juga sependapat dengan penganalisis politik ini, yaitu Lim Sian Si, yang menyifatkan sebagai keinginan Muhyiddin Yassin ataupun kemauan Muhyiddin Yassin untuk mahu kembali menjadi Perdana Menteri adalah sesuatu yang kelakar? Adakah Anda juga berpendapat itu kelakar? Kalau Anda berpendapat itu kelakar, apa sebabnya? Tolong tinggalkan dalam ruangan komen. Tetapi menurut penganalisis politik ini, yaitu Lim Sian Si, beliau menyenaraikan beberapa perkara, beberapa hal yang membuatkan Muhyiddin Yassin sebenarnya kelakar kalau mahu jadi Perdana Menteri lagi, kata beliau. Menurut beliau, Malaysia ketinggalan dari segi ekonomi berbanding negara-negara lain di dunia sepanjang tempoh Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dahulu. Beliau mengatakan bahawa Malaysia ketinggalan dari segi ekonomi berbanding negara-negara lain di dunia sepanjang tempoh Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dahulu. Itu sebabnya apabila orang membandingkan pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan pemerintahan Anwar Ibrahim, ada yang mengatakan jauh panggang dari api. Beliau mendakwa situasi itu berlaku akibat sekatan pergerakan separuh masak dengan tempoh yang dikatakan antara paling panjang di dunia. Kata beliau lagi, dah tak pandai ekonomi tapi masih mahu lockdown. Kami begitu lama sebab tamak kuasa, tulis Lim lagi. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, kepimpinan Muhyiddin Yassin sebenarnya bernasib malang kerana kebetulan ketika beliau menjadi Perdana Menteri, betul-betul
tepat pada waktunya COVID-19 melanda seluruh dunia, bahkan Malaysia khususnya. Ini menyebabkan Muhyiddin Yassin terpaksa membuat keputusan-keputusan yang luar biasa yang tak pernah diambil oleh sesiapa di Malaysia. Termasuklah mengumumkan PKP ataupun Perintah Pergerakan Kawalan Pergerakan yang mana ianya telah pun dibuat. Namun, beberapa penganalisis politik mengatakan itu adalah separuh masak dengan tempoh yang paling panjang, antara paling panjang di dunia. Sim menulis, dah tak pandai ekonomi tapi mahu lockdown kami begitu lama sebab tamak kuasa, tulis beliau. Lockdown pula tak berkesan berbanding negara-negara lain sebab dia buka kilang-kilang dan tapak pembinaan, tapi tutup perniagaan kedai-kedai kecil. Katanya dalam hantaran Facebook hari ini. Sian Si berkata, situasi yang berbeza berlaku semasa Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri. Beliau memberitahu, data Bank Dunia menunjukkan kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sepanjang tempoh Najib menjadi Perdana Menteri adalah lebih tinggi berbanding pertumbuhan KDNK dunia. Ini bermaksud ekonomi Malaysia semakin penting dalam dunia masa Najib, biarpun dia tercabar dengan krisis The Great Recession dan krisis keruntuhan mengejut harga minyak dunia pada tahun 2014 hingga 2016. Namun, ia berlaku sebaliknya pada tahun 2020 dan 2021 di bawah Muhyiddin, jelasnya. Syansi turut mempersoalkan sama ada PN mempunyai calon Perdana Menteri selain Muhyiddin. Jika Muhyiddin bukan calon Perdana Menteri bagi PN, ada kemungkinan kami boleh terima, tulis beliau. Tapi jika dia kekal calon Perdana Menteri, mereka maka tak payahlah sembang, katanya. MG dengan tajuk Kelakar Muhyiddin Mahu Jadi Perdana Menteri. Saudara-saudara sekalian, apabila membacakan perkara ini memang menarik dan memang luar biasa. Ikuti terus ulasan selepas ini.